mengenali gaya penampilan karya, realistik, separa abstrak atau abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua, terutamanya kepada pelajar seni visual tingkatan 6 sama ada semester 1 atau ulangan semester 1. Bersama saya Cikgu MJ akan menerangkan berkaitan dengan topik-topik yang terdapat di dalam pembelajaran semester 1 atau ulangan 1 khasnya untuk tingkatan 6. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan gaya penampilan sesebuah karya. Baiklah, apakah pelajar perlu tahu dalam pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan gaya penampilan? Apakah pelajar perlu tahu? Yang pertama ialah maksud gaya penampilan. Okey. Perlu pahami apakah maksud gaya penampilan. Yang kedua ialah apakah tujuan gaya penampilan itu sendiri. Dan yang terakhir cikgu akan terangkan berkaitan dengan jenis gaya penampilan. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Yang pertama iaitu maksud gaya penampilan. Apakah itu maksud gaya penampilan? Gaya penampilan ialah bagaimana imej pada sesuatu karya itu dipersembahkan atau dihasilkan oleh pengkarya. Maksudnya imej ataupun objek-objek ataupun hal benda pada sesuatu karya itu. Bagaimana pengkarya itu menterjemahkan imej-imej itu dalam karya pengkarya itu sendiri. Okey, yang contoh yang kita nampak di sini yang cikgu bagi ialah ada dua karya. Yang pertama, imej yang pertama itu kita boleh tahu. Okey, kita boleh nampak sana ada figura orang tua dan juga seorang pelajar. Yang kedua pula ialah karya yang seperti bermain dengan warna sahaja. Okey, jadi itulah maksud penampilan, bagaimana imej ataupun objek dipersembahkan oleh pangkarya di dalam karya beliau. Okey. Yang kedua, tujuan gaya penampilan. Apakah tujuan gaya penampilan ini dihasilkan? Yang pertama ialah menyampaikan maksud. Okey, memberi makna kepada perkara yang ingin disampaikan. Maksudnya di sini ialah kita sebagai audiens, okey, cuba untuk mengenali apakah maksud, kita perlu memahami apakah maksud yang ingin disampaikan oleh pangkarya-pangkarya. Okey, menerusi objek-objek ataupun imej-imej yang ditampilkan di dalam karya pengkarya itu sendiri. Yang kedua ialah menyampaikan emosi. Okey, ini gambaran. Okey, gambaran tindak balas pengkarya terhadap sesuatu perkara. Maksud di sini ialah pengkarya, kita boleh mengetahui karya-karya pengkarya itu melalui imej-imej yang ditampilkan oleh pengkarya itu. Kadang-kadang pengkarya dipengaruhi oleh emosi untuk menghasilkan sesuatu karya tersebut. Okey, yang ketiga ialah tujuan aliran. Okey, memaparkan haluan pangkarya. Kita boleh nampak pangkarya-pangkarya ini di tahap ataupun di aliran mana. Contohnya kalau kita lihat separa abstrak, contohnya apabila pangkarya menghasilkan karya ataupun menonjolkan objek-objek separa abstrak dalam karyanya, maka kita boleh katakan bahawa pangkarya-pangkarya ini berada di aliran kubisma ataupun surrealisme. Okey, yang keempat ialah menyampaikan nilai estetik ataupun falsafah.
Okey, maksud dia di sini audiens dapat menginterpretasikan pangkarya dengan karya. Maksudnya di sini ialah kita boleh melihat karya yang dihasilkan oleh pengkarya itu sendiri, adakah dia hanya sebagai estetik ataupun hanya menghasilkan karya-karya yang memaparkan unsur-unsur keindahan ataupun ada falsafah yang tersendiri yang ingin disampaikan oleh pengkarya-pengkarya menerusi karya yang dihasilkan. Okey, itu adalah antara tujuan gaya penampilan. Okey, kita teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan jenis gaya penampilan. Okey, ada 3 jenis gaya penampilan. Yang pertama ialah realistik, yang kedua ialah separa abstrak dan yang ketiga ialah abstrak. Okey, yang pertama realistik. Apakah itu realistik? Realistik ialah imej yang dipersembahkan oleh pangkarya adalah gambaran yang sebenar dan hampir serupa dengan imej asal. Maksudnya di sini ialah imej ataupun objek ataupun hal benda yang terdapat dalam karya pangkarya adalah imej-imej yang hampir serupa dengan imej asal. Contoh yang cikgu bagi karya yang cikgu bagi di sini ialah karya Ja'far Taib dan juga Amron Omar. Okey, Ja'far Taib sang juara memaparkan seekor ayam jantan, okey, dan juga karya Amron Omar potret diri menggambarkan seseorang yang sedang duduk di sebuah kursi. Jadi gambaran apa yang kita nampak di sini objek yang terdapat dalam karya itu nampak seperti sebenar. Okey, sebenar perlakuan kehidupan seseorang ataupun objek tersebut. Okey, itu dikenali sebagai realistik. Yang kedua pula ialah separa abstrak. Separa abstrak maksudnya di sini ialah imej yang digunakan oleh pangkarya diubah suai dan dipermudahkan ataupun dimujaradkan dari imej sebenar. Okey, walau bagaimanapun dalam separa abstrak ini pelajar-pelajar perlu tahu bahawa imej masih boleh dikenali dan mempunyai ciri-ciri sebenar. So, maksudnya di sini imej ataupun objek ataupun hal benda yang dimujaradkan dalam sesebuah karya itu boleh lagi kita kenal ataupun kita boleh cakap lagi apakah ciri-ciri objek tersebut. Contoh karya separa abstrak seperti Khalil Ibrahim dan juga Pablo Picasso. Okey, dalam karya Khalil Ibrahim kita boleh nampak di sana objek figura manusia, okey, yang sedang memakai kain sarung, okey, dan kita boleh juga cakap berkaitan dengan situasi karya tersebut mungkin berada di kampung nelayan. Kemudian Pablo Picasso punya karya pula kita boleh nampak di sana seperti ada gitar, kemudian ada not music, kemudian ada meja, okey, kemudian kita boleh nampak lagi ada mata, ada hidung, so maksudnya itu adalah figura. So kita boleh bercakap lagi, kita boleh menyatakan lagi objek-objek yang terdapat dalam karya tersebut. Apabila kita boleh bercakap lagi karya-karya tersebut, maksudnya itu karya tersebut dikenali sebagai separa abstrak. Okey, seterusnya ialah jenis gaya penampilan yang ketiga iaitu abstrak. Apakah itu abstrak? Abstrak, karya abstrak apabila imej yang digunakan dipermudahkan dari segi bentuk dan dari imej sebenar. Imej abstrak sukar dikenali dan sangat berbeza dengan imej asal. Maksudnya di sana apabila kita lihat karya-karya yang sudah dipermudahkan, kita tidak lagi boleh nampak imej asal yang terdapat di dalam karya tersebut. Contoh yang cikgu bagi ialah karya Jackson Pollock dan juga karya Syed Ahmad Jamal. Okey.
Dalam karya Jackson Pollock, tajuknya ialah number 5. Okey, walau bagaimanapun kita hanya boleh nampak di sana objek-objek ataupun hal benda ataupun image yang seperti contengan dan juga permainan garisan di dalam karya tersebut. Begitu juga dengan karya abstrak yang dihasilkan oleh Syed Ahmad Jamal dengan tajuk Harapan, yang kita hanya nampak di sana ialah bagaimana pengkarya menggunakan warna dalam karya tersebut. Jadi perbezaan di antara karya realistik, separa abstrak dan juga abstrak dalam jenis gaya penampilan. Begitulah tadi anak-anak semua penerangan berkaitan dengan gaya penampilan. Iaitu ada 3 gaya penampilan yang perlu pelajar ketahui dan bezakan. Yang pertama ialah realistik, yang kedua ialah separa abstrak dan yang ketiga ialah abstrak. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang lain yang akan menerangkan berkaitan dengan seni visual tingkatan 6. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu, like dan juga share kepada rakan-rakan yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.